أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang membincangkan tentang hadis-hadis dan asar-asar yang menyebut tentang zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita muka surat 183 katanya adab-adab dan perkara yang berkaitan dengan khatam Al-Quran. Jadi kita masuk dalam tilawah Al-Quran daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Antara yang dibincang di dalam ataupun di dalam bab tilawah Al-Quran adalah adab dan perkara yang berkaitan dengan khatam Al-Quran. Jadi kalau kira ni khatam Quran dah kita. Khatam dah. Baik. Berarti nak bincang tentang adab yang berkait dengan khatam Al-Quran. Katanya sebagaimana telah dijelaskan bahawa khatam Al-Quran bagi pembaca sendiri yang terbaik adalah di dalam solat. Itu yang paling comel sekali. Jadi bila kita baca seorang, yang terbaiknya biar kita khatam Al-Quranul Karim dalam sembahyang. Baik. Kita nak bagi buat di masjid, kalau kita sebagai makmum payahlah. Ni kita buat di rumah lah. Jadikan pada wirid kita. Jadi kalau kita dah ingat Quran pun cari Quran besar, tak ada masalah. Cari Quran besar, tak depan tengok Quran. Cuma kita kena khabar juga sehukum. Sebenarnya kita sembahyang, lepas tu kita baca Al-Quran dengan melihat kepada mushaf, melihat kepada Al-Quran dalam sembahyang. Ulama berbeza pandangan sebenarnya. Di sana ada pandangan ulama tidak mengizinkan. Dalam mazhab Hanafi tak boleh begitu. Baik. Namun majoriti ulama mengatakan boleh. Okey, atas pandangan majoriti ulama, maka boleh kita sembahyang sunat, kita letak Al-Quran depan, kita baca. Jadi ada hari ni selah, esok selah, lusa selah, tak depan lah. Baik. Itu yang paling comel sekali. Kita khatam Al-Quran di dalam sembahyang. Sedangkan yang mengkhatam di luar solat, okey, orang yang nak mengkhatamkan Al-Quran bukan dalam sembahyang, atau bagi sekumpulan orang yang khatam Al-Quran secara bersama. Okey, kita nak khatam Al-Quran secara berkumpulan, maka dianjur untuk khatam pada awal malam atau awal siang hari. Jadi awal malam kita khatam ataupun awal siang hari. Supaya apabila kita khatam pada awal malam, maka ada kebaikan kita pada malam tersebut kerana kita mulakan masuk malam saat itu dengan khatam Al-Quran. Okey, sama juga dengan siang hari. Dianjurkan untuk berpuasa pada hari khatam Al-Quran, kecuali apabila bertepatan dengan hari dilarang berpuasa. Okey, comel. Contoh kita kata kita nak khatam hari ni, kita bajet, aku khatam pada hari sekian-sekian hari Khamis. Maka pada hari Khamis itu kita berpuasa pula. Itu hak yang paling comel sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi. Melainkan kalau jatuh pada hari kita nak khatam Quran saat itu, hari hak yang dilarang untuk kita berpuasa. Hari hak yang dilarang kita berpuasa, yang pertamanya hari raya puasa, yang keduanya hari raya haji, yang ketiganya 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, 5 hari dah. Lepas tu lepas daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Kita kan malam ni malam 10 kan? Malam ni malam 10. Esok 15 Syaban, lusa. Jadi start daripada hari Sabtu. Okey, hari Sabtu dipanggil bermulanya separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Nanti tidak boleh kita puasa.
berpandukan kepada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila separuh dah bulan Sya'ban, maka jangan mempuasa. Jadi kalaulah bukan pada hari-hari yang dilarang, comelnya pada hari kita nak khatam Quran kita berpuasa. Yang dilarang selepas Sya'ban. Bagi orang yang wirid puasa dia macam. Okey. Masalah soalan nak celah sikit. Okey, comel. Boleh kok kita bincang bab ni, bab puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang kita kata separuh yang kedua daripada bulan Syaban haram kita berpuasa. Tapi kalau orang tu ada wirid macam mana? Dia kalau orang tu ada wirid maka tidak menjadi masalah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, jangan mendahulukan Ramadan, puasa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya. Jadi sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, mu jangan puasa sebelum dia. Dia sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia berada dalam lingkungan separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Rasul kata jangan, mu jangan puasa sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Melainkan seorang lelaki, orang puan pun sama juga, yang telah ada puasa yang telah dibiasakan olehnya. Maksudnya puasa wirid, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi pengecualian di sana ada golongan yang dikecualikan, yang mana pada asalnya tidak boleh dah berpuasa apabila masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Namun di sana ada pengecualian. Antara orang yang dikecualikan daripada larangan ini adalah orang yang mempunyai wirid. Orang tu ada puasa Isnin kami, ataupun orang tu puasa Nabi Allah Daud selang-seli. Cuma tidak dikatakan ataupun bagaimanakah yang kita nak katakan dia sebagai wirid? Adakah mesti kena puasa dah sebelum daripada bulan Sya'ban ataupun sudah memadai di puasa pada bulan Sya'ban? Okey, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, dikatakan wirid dah kalau sebelum daripada separuh yang kedua di puasa Isnin kami. Sebelum separuh yang kedua di puasa Isnin kami, maka boleh di puasa Isnin kami selepas daripada separuh yang kedua. Dia ada beberapa hak yang dikecualikan. Yang pertamanya orang yang ada wirid. Yang keduanya adalah puasa qada bagi perempuan ataupun bagi orang lelaki yang masih lagi berbaki qada dia. Yang ketiganya kafarah, kalau sekiranya orang tu ada bayar kafarah, patut ataupun dia orang tu ada perlu kena bayar nazar. Okey, pak. Yang kelimanya apabila disambung puasa sunat sebelum daripada separuh yang kedua dengan selepas separuh yang kedua. Maksudnya 15 dia puasa, maka boleh puasa 16, 17, 18. Begitu cara dia. Okey, itu ada golongan-golongan yang dikecualikan daripada larangan puasa apabila masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Baik. Ini sepitah lalulah hukum yang berkait dengan puasa. Katanya ada riwayat sahih daripada Talhah bin Musarrif. Begitu juga Al-Musayyib bin Rafi' dan Habib bin Abi Thabit. Dari golongan tabi'in Kufah rahimahumullah, bahawa mereka berpuasa pada hari mereka khatam Al-Quran. Jadi tabi'in maksudnya mereka yang sempat dengan sahabat yang berada di negara Kufah, yang mana satu ketika dahulu negara Kufah adalah pusat ilmu, ulama saja di situ. Yang mana ramai di kalangan tabi'in apabila mereka khatam Quran, pada hari mereka khatam Quran mereka berpuasa. Okey, habis. Dianjur pula untuk hadir ke majlis khatam bagi yang membaca dan bagi orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Apabila ada majlis khatam Quran, dianjurkan hadir. Di masalah hadir ni, anjur hadir ni bukanlah mesti ada makanan dah. Kita kalau kita ada makanan, dia cepat sikit hadir. Dia dah bukan mesti ada makanan ataupun tidak. Katakanlah surah kita sebagai contoh, bukan surah dah, masjid kita ni, katakanlah sampai masa khatam Quran, dan setiap malam ada baca Quran surat Mu'tadarru adalah masa tertentu khatam Quran. Baik, bunyi kata nak khatam dah Quran, bunyilah tadi duk cakap surah sejid. Jadi geng-geng kita hodok apa sekarang kita pakai pergi masjid, kita pergi hadir majlis khatam Quran. Kerana pada majlis khatam Quran Allah Ta'ala turunkan rahmat, dan agar kita juga termasuk dalam orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Katanya kami meriwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang haid agar hadir pada solat hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Cuba perhati. Kata Imam Nawawi, comelnya apabila kita dengar orang hadir, orang nak khatam Quran, kita hadir. Hak tu hak yang paling comel. Kata Imam Nawawi pun buat bagi dalil. Dalil lagu mana? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua manusia, sehingga kepada, dalam hadis menyebut sehingga kepada al-huyyal. Maksudnya al-huyyal, perempuan yang datang haid sekalipun untuk keluar berkumpul di padang. Cuma Rasul memerintahkan kepada perempuan yang datang haid supaya menjauhi musallan nas, tempat sembahyang manusia. Okey, cerita kalau kita nak faham lagi gini cerita dia. Kalau kita nak faham lagi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya dilakukan di padang. Dia tidak dilakukan di masjid. Sebab dia tidak dilakukan di masjid, okey, ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Pada hari raya, ketika Rasul buat sembahyang hari raya di padang, maka Rasul memerintahkan supaya pakat keluar belaka, orang lelaki, orang perempuan, orang tua, orang muda pakat keluar belaka. Sehingga kan perempuan yang haid sekalipun diperintahkan supaya keluar. Baik, cuma perempuan yang haid mereka mesti kena mengasingkan diri mereka daripada tempat sembahyang manusia, tempat sembahyang orang ramai. Baik, kenapakah Rasulullah memerintahkan supaya mereka itu keluar? Kerana supaya mereka itu menyaksikan kebaikan dan mereka itu hadir bersama ketika manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama juga. Seolah-olah hadis ni sebagai sandaran kepada dianjurkan kita berkumpul pada ketika ada orang khatam Quran berdasarkan ataupun qiyas dengan hadis ini. Rasulullah menyuruh kepada para sahabiat supaya hadir pada hari raya agar mereka menyaksikan kebaikan, takbir dan doa orang beriman. Begitu juga apabila kita hadir orang khatam Quran, kita dapat menyaksikan kebaikan itu khatam Al-Quran dan doa mereka. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi daripada Ibnu Abbas bahawa dia memerintahkan seseorang untuk memerhatikan orang lain ketika membaca Al-Quran apabila khatam. Dia harus memberitahunya kepada Ibnu Abbas sehingga dapat menyaksikannya. Sekali lagi ya. Kami meriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi daripada Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, bahawa dia memerintahkan seorang untuk memerhatikan orang lain ketika membaca Al-Quran, jadi apabila ada orang baca Quran, mu perhati, maksudnya mu dengar dia baca Al-Quran. Apabila akan khatam, dia harus memberitahu kepada Ibnu Abbas sehingga dapat menyaksikan. Siapa orang tu khatam lagi mungkin khabar kepada aku, kata Abdullah bin Abbas, supaya aku nak hadir ketika dia khatam Al-Quran. Baik. Seterusnya Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah adalah seorang tabi'in, teman kepada Anas. Dia sempat dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dia berkata, Anas bin Malik apabila khatam Al-Quran dengan mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Begitu hak yang diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Dawud dengan dua sanad yang sahih daripada Imam Qatadah, seorang tabi'in, dia anak murid kepada Sayyidina Anas. Dia cerita bahawasanya Sayyidina Anas apabila sampai masa untuk khatam Al-Quran, maka dia akan kumpul keluarga dia, panggil belaka, balik belaka. Kita biasanya kita kumpul keluarga ketika mana? Ketika hari raya. Biasa gitulah. Hari raya nak bagi saka mati, kumpul belaka lah. Biasa gitu. Hari ni bukan bagi saka, bukan hari raya, nak khatam Quran. Jadi buat guru keluarga. Ni balik belaka ayah kami ni. Ni perintah daripada ayah suruh balik belaka. Benda pula ayah nak khatam Quran. Ini sunnah para sahabat buat. Sunnah para sahabat buat. Baik. Jadi kita dok kumpul, kadang-kadang kita dok kumpul dalam hal-hal yang sia-sia. Ni kita kumpul dalam hal yang kebaikan. Setiap kita menginginkan barakah untuk keluarga kita. Maka kita fikir bagaimanakah cara untuk kita mendapat keberkatan di dalam keluarga kita. Ini antaranya okey, mak dengan ayah tu pakat baca Quran. Baik, siapa biar khatam sekali lah, biar khatam sekali. Baik, lepas tu
buat arahang daripada ayah daripada mak kumpul belaka balik. Lepas tu bagi hadiah belaka. Hak biasa hadiah hari jadi. Ni bukan hari jadi, hari ayah, hadiah ayah dengan mak kata Quran. Baik. Mai 2 bulan sekali kata Quran letih anak kena bagi hadiah. Baik. Katanya Imam Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan 2 sanad yang sahih. Okey, itu kita baca dah. Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih daripada Imam Al-Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in. Dia berkata, Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah mengutus seorang kepadaku dan berkata, sesungguhnya kami mengutus seorang kepadamu kerana kami ingin khatam Al-Quran. Sementara doa pasti dikabulkan pada saat khatam Al-Quran. Antara tempat mustajab doa adalah ketika khatam Al-Quran. Dalam sebahagian riwayat sahih lain disebutkan sesungguhnya rahmat Allah turun berserta dengan khatam Al-Quran. Baik. Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih daripada Mujahid. Dia berkata, mereka berkumpul ketika khatam Al-Quran dan mengatakan sesungguhnya rahmat turun bersama dengan khatam Al-Quran. Baik. Dianjurkan untuk berdoa setelah khatam dengan anjuran yang kuat dikarenakan apa yang telah kami jelaskan. Baik, benda yang kami telah jelaskan iaitu hari ketika khatam Quran doa mustajab. Seterusnya kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi daripada Humaid Al-A'raj. Dia berkata sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa maka akan ada 4,000 malaikat yang mengaminkannya. Cuma hadis ni sanad dia bermasalah. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya daripada Humaid Al-A'raj, yang mana Humaid Al-A'raj ini adalah seorang ulama lah. Dia kata lagu mana orang tu apabila dia berdoa, dia membaca Al-Quran, lepas tu kalau dia berdoa maka di sana ada malaikat yang mengaminkan doanya. Cuma benda yang berkait dengan perkara yang gaib dia mesti kena berdasarkan kepada sandaran yang sahih. Cuma Imam Nawawi menyebut juga hadis ini, walaupun hadis ini bukan hadis sahih, hadis ini adalah hadis dhaif, tapi bukanlah hadis palsu. Baik. Dianjurkan untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh memohon perkara-perkara penting dengan kalimah yang singkat dan padat. Selain itu dianjurkan pula agar isi doa tersebut sebahagian besar atau semuanya tentang perkara akhirat, perkara kaum muslimin, kebaikan pemerintah dan seluruh staf pemerintah agar mereka terlalu taat, agar mereka taat kepada Allah, terjaga daripada pelanggaran syariat. Ini penting ya, penting kepada kita orang yang tidak memegang mana-mana jawatan berdoa, ataupun kita rakyat ni doa kepada pemerintah. Baik, agar pemerintah saat itu dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang manusia, nama kata manusia, kita kena ingat manusia yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Itu kita kena ingat begitu. Manusia yang bukan Nabi dan bukan Rasul, dia boleh rebah siapa pun dia. Maka sebab itulah kita mesti kena berdoa untuk mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan mereka di atas jalan hak yang betul. Baik. Ni apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan apa hak yang diajar oleh Imam Nawawi sebenarnya ini adalah cara hak yang perlu dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kita berdoa kebaikan untuk pemerintah. Baik, tengok dia kata dianjurkan untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh memohon perkara-perkara penting dengan kalimah yang singkat dan padat. Tapi ini bukan semua orang lah mampu untuk menggunakan kalimah yang ringkas, lepas tu mengandungi makna yang padat. Selain itu dianjurkan pula agar isi doa tersebut sebahagian besar atau semuanya tentang perkara akhirat. Sebab kita ni kadang-kadang duk fikir, oh tempat ni mustajab doa, nak doa bab dunia je. Nak doa bab dunia je. Kalau di Mekah ke, biar boleh projek baru doa. Jadi benda tu hok duk fikir dalam pada otak kita. Siang malam duk fikir benda tu. Sebenarnya bukan masalah, sebab kita minta dengan Allah, bukan kita minta dengan manusia. Kita minta dengan Allah, tak salah. Cuma kita sebenarnya ada benda hok yang lebih besar lagi. Benda hok yang lebih besar lagi di akhirat. Dunia ni kaya lagu mana, sihat lagu mana, pun hebat lagu mana, mu sekejap aje mu. Dan kita tengok sendiri dekat depan mata kepala. Hamba ke beberapa kali dah, hamba muda lagi pun banyak kali dah hamba duk tengok depan mata kepala. Suatu ketika dulu orang ni hebat, suatu ketika dulu sampai satu masa berdengung jatuh.
Satu ketika dahulu orang tu orang dah pandang sikit. Tapi sampai satu masa molek-molek dia orang kak. Satu ketika dahulu orang ni kaya. Pada hari ni erik-erik. Suatu ketika dahulu orang ni erik-erik. Pada hari ni gini pula. Begitu kita tengok benda yang berlaku depan mata kita. Dan kita faham bahawasanya apa yang Allah Ta'ala jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis, memang kita tengok semua berlaku depan mata kita. Sebab itulah dunia bukan tempat perukuran. Tempat ukuran adalah di negeri akhirat. Apa gunanya kalau sekiranya kita dapat kesenangan, semua kesenangan dunia, tetapi di akhirat tak ada benda. Baik, memanglah kita naklah ke kesenangan dunia, kita nak kesenangan akhirat, kita nak belaka. Tapi hak yang kita nak kabarnya, apa guna kita hanya doa kebaikan dunia saja, tapi kita lupa kebaikan akhirat, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang hakiki bagi kita semua. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya dianjurkan pula agar isi doa tersebut sebahagian besar atau semuanya tentang perkara akhirat, perkara kaum muslimin, kebaikan pemerintah. Jadi kita doa kepada orang Islam supaya Allah Ta'ala kembalikan orang Islam kepada agama. Kita tidak tengok Allah, kadang-kadang kita duk buluk je, teruk orang kampung ni, teruk orang ni, teruk ni. Cuma kita sendiri kita dak tanya kita, benda tanggungjawab kita yang kita buat terhadap kita kata orang teruk sana itu. Orang hak jauh daripada agama. Adakah kita berdakwah? Adakah kita pernah berdoa kepada dia? Pernah tak kita angkat tangan tengah malam berdoa kepada dia agar Allah Ta'ala bagi hidayah? Hak yang kita dok kata siang malam ke dia tadi tu. Tu di antara benda yang perlu kita kena tanya di kita. Benda sumbangan kita kepada masyarakat. Hak yang kita kata masyarakat tu jauh daripada agama, jauh daripada masjid, jauh daripada majlis ilmu. Baik, tu di antara benda hak yang penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya kebaikan pemerintah dan seluruh staf pemerintahan agar mereka selalu taat, terjaga daripada pelanggaran syariat. Ya, bahaya duduk dalam bahagian pemerintahan ni memang cukup bahaya. Memang cukup bahaya. Orang yang tidak duduk dia tidak tahu. Orang yang duduk baru dia tahu. Banyak sangat benda, pintu-pintu keburukan terbuka di hadapan dia. Hanya tinggal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kena ada dalam diri. Kalau tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak pintu-pintu keburukan yang boleh boleh masuk. Maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan kepada dia, istiqamah dalam melakukan kebaikan, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, membela kebenaran dan memerangi musuh-musuh Islam serta orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ini telah saya jelaskan secara terperinci di dalam kitab Adabul Qurra. Dalam bab ini saya sebutkan contoh-contoh doa. Bagi yang ingin mengetahuikannya, sila rujuk ke sana. Okey Abi, setelah selesai khatam Al-Quran, dianjur untuk memulakan khatam berikutnya. Ini dianjurkan oleh ulama salaf. Dalil yang mereka jadikan hujah adalah seperti berikut. Maksudnya benda? Maksudnya apabila kita khatam Al-Quran, tak berhenti situ, mula baru membalik. Jadi kalau kita perhati boleh majlis khatam Quran yang masyarakat kita buat, sampai dia baca qul a'udzu birabbin nas, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Itu sebenarnya adalah sunnah kepada salafus soleh, yang mana mereka apabila berhenti habis Quran terus masuk mula balik. Bukan berhenti ni pakai nanti dulu sambung bila pula tak tahulah nak start pula ni. Ada bukan berhenti pakai mula balik. Ini di antara sunnah salafus soleh. Okey, dalil yang mereka jadikan hujah adalah seperti berikut. Dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mal al-hall war-rihlah. Qil wa ma huma? Qal iftitahul Quran wa khatmu. Artinya amalan terbaik adalah tinggal dan pergi. Maksud dia tinggal dan pergi, baginda ditanya, apa maksudnya? Baginda menjawab, memulakan baca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Baik, itu maksudnya. Mula baca Al-Quran, lepas tu khatam Al-Quran. Orang yang tertidur daripada hizbnya dan kebiasaannya membaca Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini pernah kita bincang suatu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khairul a'mal adwamuha wa in qall, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebaik-baik amalan adalah benda yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Amalan yang paling terbaik adalah kita buat secara berterusan walaupun sedikit. Sebab itulah kalau kita tengok amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dibuat secara berterusan. Amalan Rasulullah. Pernah kita dengar seorang sahabat yang nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Seorang sahabat yang cukup kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke satu ketika, sampai ke dok cara ke bening malang, dok cara ke ibadat siang hari, cara ke puasa, sampai terpengetahuan kepada Rasulullah, maka Rasul tegur dia. Baik, maka akhirnya Rasul khabar mempuasa pada Isnin kami, ataupun paling molek, paling last sekali seperti puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik, maksudnya selang-seli. Dia kata dia mampu lagi lebih daripada tu. Masa zaman muda, memang ya dak macam orang muda kan, dak macam orang tua. Tambah-tambah orang muda yang baru nak isah. Oh, jangan main. Benda semangat dia jauh, tinggi sungguh. Baik. Jadi dia kata mampu lagi. Rasul kata tak ada. Hak ni hak yang paling terbaik sekali. Dia pendekkan cerita. Siapa masa tu dah mampu dah. Dia pun kata alangkah baiknya kalau aku menerima rukhsah yang Rasul bagi sebelum daripada ni. Tapi walau bagaimanapun tetap dia buat sebagaimana yang dia buat ketika Rasul hidup. Tetap dia buat. Supaya amalan yang dia buat saat itu adalah amalan yang terbaik, kerana dia kekalkan amalan tersebut start daripada Rasul ada sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan dia tidak ubah apa yang dia pernah buat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Dan sebab itulah dalam satu hadis tadi kita sebut apa yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baik amalan adalah benda yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Baik. Jadi apabila kita ada wirid tertentu, kita kata setiap hari kita baca semuka Al-Quran. Tiba-tiba hari ni sibuk hari ni, siapa ke tak teringat nak baca, terlupa ataupun tak dang nak baca. Benda yang dituntut, okey tengok orang yang tertidur daripada hizibnya, amalan dia dan kebiasaannya dia membaca Al-Quran. Okey tengok kata dia, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Sesiapa yang tertidur daripada membaca hizibnya, hizib ni maksudnya adalah kadar-kadar yang tertentu daripada Al-Quran pada malam hari atau sebahagiannya. Okey, katakanlah dia setiap sebelum tidur tu dia baca 3 gelas. Baik, malam tu dah baca selah je. Datuk, lepas kena Covid dah sama sebelum daripada kena Covid. Contoh kan, orang yang kena sebelum kena Covid ni lain, lepas daripada kena Covid orang je. Baik, ambil pun baru habis kuarantin ni yang bercerita ni. Baik, jadi lepas ni yang baru mula kuliah ni, yang baru kuliah hari ni mula kuliah lepas daripada habis kuarantin ni. Parut sungguh. Jadi nak rakyat tenaga tak ada macam sebelum daripada ni. Ni baru ada sebagai contoh. Jadi hak sebelum ni 3 gelas, ni kena selah nak tidur dah. Tidur dah sekarang. Baik, ataupun masa sakit saat ni tu dak tahu paham mana Quran, dak tahu paham mana letih dah cara pulah wasabah la ilaha illallah takut mati. Baik. Jadi adalah benda bacaan-bacaan tertentu hak yang kita dak baca. Maka sebenarnya apa yang dituntut adalah kita sunat kita qada. Kena ingat setiap amalan hak yang kita buat, hak yang wirid kita, apabila kita tertinggal sunat kita qada. Kalau benda tu kita tinggal tengah malam, sunat kita qada siang hari. Hak ni nak cerita amalan Quran hak yang kita baca tengah malam kita tinggal seluruhnya ataupun sebahagian, maka kita qada pada siang hari. Ni maksudnya sesiapa yang tertidur daripada bacaan hizibnya pada malam hari atau sebahagiannya, kemudian dia membacanya antara solat subuh dan solat zuhur, maka dihitung dia membacanya pada malam hari. Baik, itu maksud dia. Katanya perintah menjaga hafalan Al-Quran dan ancaman disebabkan melupakannya Al-Quran. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim
daripada Abi Musa Al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Maksudnya, jagalah Al-Quran ini demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya. Al-Quran lebih mudah pergi daripada unta di tali pengikatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal Al-Quran bukan wajib. Okey, kita kena faham, hafal Al-Quran bukanlah wajib. Okey, itu pada asal. Orang yang hafal Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai ahlullah. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai khassatullah. Maksud tak ahlullah? Cakap kita ahli Allah, kumpulan Allah. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai kumpulan Allah. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ahlullah? Iaitu orang yang ingat Al-Quran. Pada asalnya, ngapa Al-Quran bukanlah wajib. Tetapi orang ngapa Al-Quran mempunyai kelebihan yang cukup tinggi di dalam agama, kerana dia telah meletakkan dalam dada dia semulia-mulia kalam, sehingga kan golongan ini diberi gelaran sebagai ahlullah oleh Rasulullah. Ahlullah ni geng-geng Allah. Tu ahlullah, ahli Allah. Kemah. Kalau ahli kepada benda sultan ke, memang hebat dah geng-geng sultan ni geng-geng Perdana Menteri, ni geng-geng menteri besar. Dah kita dah setu langsung. Dah boleh. Ni nak rakyat mulianya golongan ni. Ni bukan geng-geng sultan ke, bukan geng-geng raja, bukan geng-geng Perdana Menteri, bukan geng-geng menteri besar, bukan geng-geng JPKK, bukan. Ni adalah geng Allah. Adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kena ingat, orang yang mulia saat ni tu dia juga dalam keadaan bahaya. Kalau diingat Al-Quran dan dengan sebab kecuaian dia, bukan ada keuzuran lah, dengan sebab kecuaian dia sampai dia terlupa Al-Quran, maka dia telah melakukan dosa besar. Antara dosa besar adalah orang tu ingat Al-Quran, tiba-tiba dia terlupa Al-Quranul Karim. Dalam hadis ni Nabi SAW kabar lagu mana? Jagalah Al-Quran. Sebab itulah orang yang menghafal Quran, kalau sekiranya ada kita menghafal Quran ataupun ada anak kita menghafal Quran, dia kena ingat ni je. Apabila mung menghafal Quran, mung telah menjadi hamba kepada Al-Quran, mung telah wakafkan waktumu kepada Al-Quran. Begitu. Dia kena tanam gitu. Kita apabila orang tu menghafal Quran, mesti Quran berada dalam dada sehingga dia mati. Jadi dia telah wakafkan waktu dia untuk Al-Quran. Maka dia tidak boleh sama dengan orang lain dah. Dia tidak boleh sama dengan orang lain. Orang lain sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, tidak boleh. Dia nak sibuk lagu mana pun, mesti dia kena khususkan masa dengan Al-Quranul Karim. Orang ngapal Al-Quran sekurang-kurang setiap hari dia kena ngulang sekurang-kurang 3 juzuk. Sekurang-kurang. Hak tu paling kurang. Kalau ada orang ngulang kurang daripada 3 juzuk sehari, dapat jalan, tak pernah ingat. Tak pernah ingat. Mu jangan cakap lah memang tak ingat. Amba boleh cakap sebab tak menghafal Quran juga. Kamu dah menghafal Quran, amba tahu dah. Jadi memang tak ingat. Sebab itulah kalau kita ada anak ke, kalau ada cucu je, kita ingat Quran. Kalau kita tengok dia saat itu sehari-hari dah mengulang Quran, kita kena pesan. Sebab dia telah melakukan kesilapan dan kesalahan. Amba ada seorang sahabat amba, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak murid amba juga. Dia sekarang ni dia orang Kemboja, dia buka pondok di Kemboja. Nama dia Ustaz Kamaruddin. Baik, dia ni bijak umur dia 7 bulan je ingat Quran. Dalam 7 bulan. Lepas tu dia lacur selacur-lacurnya. Dia boleh baca daripada belakang ke depan Quran. Bukan daripada depan ke belakang, daripada belakang depan dia boleh baca. Gitu. Kita nak tahu mudah ke tak ambil daripada belakang ke depan. Okey, ambil surah yang kita ingat. Kita tak payah surah lain lah, ambil surah Qul a'udzu birabbin nas aja. Baik. Okey. Min syarril waswasil khannas. Lepas tu undur. Kita tak mau straight, kita tak mau terukkan, kita nak undur. Macam ambil daripada belakang. Ambil surah Qul a'udzu birabbin nas, ambil daripada belakang. Baca daripada ayat belakang pergi ke depan. Terang kali. Tengok mana. Boleh ke tak?
Sungguh bukan mudah, bukan payah. Bukan mudah lah, payah sungguh. Tapi dia daripada belakang dia baca ke depan. Ingat sungguh. Kita tebuk lagu mana pun dia boleh undur balik. Nak cerita dia. Lepas tu oleh kerana dia buat pondok, lepas tu dia sibuk pengurusan pondok semua sekali, dah lama dah ulang Quran. Banyak benda lupa. Ingat, cuma dah lacur seperti sebelum daripada ni. Tengok, sekejap je Al-Quran. Sebab itulah kata Rasulullah, mu kena jaga Al-Quran demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah. Jiwa Muhammad berada dalam genggaman Allah. Rasulullah bersumpah, Al-Quran lebih mudah pergi daripada unta di tali pengikatnya. Okey, kita unta ni dipanggil ada tali, dipanggil iqal. Kalau kita perasan orang Arab dia pakai egar ni atas kepala ni, pada asalnya tali tu letak di lutut unta. Jadi apabila letak di lutut unta cara ikat dia gitulah, ikat tali di lutut je. Lepas tu kalau kita nak suruh dia bangun sana tu, cabut tali, orang Arab dia tak kepala. Okey, gitulah cerita dulu. Akhirnya sekarang ni jadi perhiasan. Jadi iqal unta saat itu, unta apabila kita cabut je akal dia akan bangun lalu, bikah bangun lalu. Okey, gitu juga. Lebih cepat terlucuknya unta, terlucuknya Al-Quran daripada seorang berbanding dengan unta daripada tali pengikatnya. Okey, itu maksud daripada hadis ni. Seterusnya kami meriwayatkan dalam sahih keduanya daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'aqqalah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan penghafal Al-Quran seperti pemilik unta, seperti ataupun seumpama unta yang diikat. Apabila pemilik menjaganya, maka pemilik sana itu ikat dia, maka unta sana adalah. Apabila dia melepaskan ikatan, maka unta tersebut akan lari. Cabut dia ikat, lari dari unta. Okey, gitu juga bagi orang menghafal Al-Quran. Baik, seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Abi Dawud, Imam Tirmizi daripada Anas, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha." Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai debu yang disingkirkan seseorang daripada masjid. Tu orang buang dia kotor daripada masjid sikit je, dia tengok adalah kotor dalam masjid sikit, dia ambil, dia buang, dapat pahala sampai kepada tahap tu. Baik, dan diperlihatkan pula kepadaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah dalam Al-Quran yang telah diberikan kepada seorang kemudian dia melupakannya. Sallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Baik, tengok dosa lupa ataupun dosa lupa Al-Quran. Tapi kita kena faham, hadis ni bukanlah menjadi dalil larangan untuk menghafal Quran. Kadang-kadang ada orang dia kata tak boleh, jangan menghafal Quran, jangan menghafal Quran. Itu salah. Itu salah. Itu tak betul. Sekarang ni kita kena faham apa hak yang dilarang dan apa yang diperintah. Rasulullah, agama kita memerintah untuk kita menghafal Quran. Cuma larangannya adalah lupa ketika kita menghafal. Jadi kita menghafal Quran, lepas tu kita jaga Quran. Waktu hak yang dituntut. Jangan pula kita waktu kau ambil hadis ni, jangan menghafal Quran, larang menghafal Quran. Itu salah. Sebagaimana hak yang kita cerita lagu mana? Di sana ada hadis yang Rasulullah menceritakan tentang 3 golongan. Yang pertamanya orang hak yang berjihad fi sabilillah. Yang keduanya adalah orang alim. Yang ketiganya orang yang suka bersedekah. Ketiga-tiga golongan dicampur ke dalam neraka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab apa? Sebab tidak ada keikhlasan. Adakah bermakna hadis ni mu jangan berjihad, mu jangan belajar, mu jangan belajar Quran, jangan belajar ilmu agama, jangan bersedekah? Bukan. 3 perkara ni dituntut kita buat. Cuma bagi orang yang ada 3 perkara ni, buat 3 perkara ni, mesti kena ada keikhlasan. Itu yang dituntut. Jangan kita silap faham. Macam hak ni juga. Apabila orang silap faham, jadi jangan menghafal Quran. Tak boleh, itu salah. Kenapa kita larang benda yang tidak dilarang oleh agama? Kenapa kita larang benda yang disuruh oleh agama? Kenapa kita larang benda yang kebaikan? Kita suruh orang menghafal Quran,
Maka mampu ngapal Quran apa? Lepas tu mu kena jaga Al-Quran. Itu hak yang diperintah di syarak. Jangan sekali-kali mu lupa Quran hak yang mu ingat. Kalau mu ingat dah sebelum daripada ni, lepas tu mu lupa, mu kena ingatkan balik Quran hak yang mu lupa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya ngapal Quran ni satu, jaga Quran satu. Dan jaga Quran lebih susah daripada ngapal Quran. Jaga Quran lebih susah daripada ngapal Quran. Orang hak yang kalau orang ngapal Quran ni faham, hak yang berkebun ni. Jaga Quran lebih susah daripada ngapal Quran. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Ad-Darimi daripada Sa'ad bin Ubadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qara'al Quran thumma nasiyahu laqiya Allah Ta'ala yawmal qiyamati ajzam." Maksudnya sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian melupakannya, maka dia akan menemui Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terpotong. Maksudnya dalam keadaan cacat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Cuma kita kena ingat, kesalahan ataupun dosa bagi orang yang ngapal Quran tiba-tiba dilupa adalah lupa saat itu disebabkan kecuaiannya. Tapi kalau lupa bukan kecuaian dia, maka hak tu tidak ada kesalahan. Kadang-kadang lupa sebab ada sebab faktor usia. Faktor usia, kecil mani tinggi, ingatan tak seperti muda dulu. Okey, hak tu dimaafkan. Baik, tapi kebiasaannya orang ngapal Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan ingatan kepada dia. Orang ngapal Quran sampai kedua pun dia payah sikit nak nyanyuk. Orang ngapal Quran. Baik, itu kelebihanlah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Okey, katanya beberapa masalah dan adab yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Adab-adab yang berkaitan dengan persoalan ini sangat banyak. Kami akan menyebutkan sebahagiannya tanpa dalil kerana adab-adab tersebut sudah masyhur dan agar jangan terlalu panjang kerana bimbang akan membosankan. Dia kata tak buat panjang-panjang sebab takut membosankan. Rupanya hak yang dia kata tak buat panjang ni, kita baca berapa lama tengok banyak ni baru kita baca. Hak yang kata tak buat panjang sikit je. Kalau dia buat panjang tak tahu lah lagu mana. Kalau dia buat panjang, Allah Rabbi, kelas dia ni pendek sangat kelas dia. Kelas kita panjang sungguh dia hak yang dia kabur. Baik. Katanya yang pertama sekali diperintahkan adalah ikhlas dalam membaca Al-Quran. Hak ni penting, bukan bab Quran saja. Apa jua ibadat mesti kena ada keikhlasan. Jadi kita dalam hati kita buat ibadat kerana Allah. Setiap seorang di kalangan kita, apa jua ibadat dia kena tanya diri dia untuk cari jawapan supaya dia dapat hadirkan sifat ikhlas. Aku buat ni kerana benda. Okey, aku sembahyang ni kerana benda. Kayak gini nak puasa, aku puasa kerana benda. Aku sembahyang tarawih kerana benda. Aku tadarus Quran kerana benda. Lepas tu aku bersedekah kerana benda. Aku keluar zakat kerana benda. Aku duduk dalam majlis ilmu ni kerana benda. Baik, cuba kita tanya diri kita. Lepas tu kita cari jawapan. Supaya dengan jawapan tersebut kita dapat menghadirkan keikhlasan dalam hati. Aku buat ni kerana benda ni, kerana orang, kerana ni. Buang belakang, baki belakang. Kita buat adalah kerana Allah. Aku buat semata-mata kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari ganjaran daripada Allah, untuk mendapat syurga Allah, kerana perintah daripada Allah. Okey, itu adalah keikhlasan dalam kita melakukan ibadat. Yang pertama sekali diperintahkan adalah ikhlas dalam membaca Al-Quran. Ditujukan hanya untuk Allah, tidak menjadikannya sebagai media untuk sebagai tempat untuk mencapai tujuan yang lain. Selain itu hendaklah hormat terhadap Al-Quran dan membayangkan dalam fikiran bahawa si pembaca sedang bermunajat kepada Allah. Mesti kena ada perasaan hormat, mengagungkan, memuliakan Al-Quranul Karim. Baik, serta sedang membaca kitabnya, sehingga dapat membacanya dalam keadaan seakan-akan melihat Allah. Apabila tidak melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah Ta'ala melihatnya. Tengok dia ajar kita sesi. Yang pertama, kita kena baiki niat kita. Yang kedua, masa kita baca Al-Quran, kita kena hadirkan hati kita, kita kena hadirkan perasaan kita, kita kena hormat Al-Quran. Ni aku baca ni kalam Allah. Ketika aku baca ni, aku sedang bermunajat dengan Allah. Baik, ketika aku baca ni, maka seolah-olah Allah Ta'ala duduk depan aku. Kalau tidak mampu kepada tahap tersebut, maka masa kita baca, kita kena ingat Allah Ta'ala mendengar, memerhati setiap apa yang kita baca. Baik, dianjurkan ketika hendak membaca Al-Quran agar membersihkan mulut
dengan siwak atau lain. Siwak yang dipakai adalah ranting pokok arak, ranting kayu pokok arak, kayu sugi itulah yang biasa kita tengok tu dipanggil kayu arak. Lepas tu katanya boleh juga dengan ranting-ranting pokok yang lain, daun sud, buluh. Ni buluh, bukan buluh pak kita nak buat ada buluh pak kita, luka habis buluh. Baik, kain kasar dan sebagainya yang biasa digunakan untuk membersihkan mulut. Banyaklah. Sedangkan membersihkan mulut dengan jari ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pertama, tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan maksudnya tidak memadai, sebab alat yang digunakan untuk bersiwak mesti yang asing daripada kita, bukan alat yang bersambung dengan kita. Baik, kedua boleh digunakan. Ketiga, boleh digunakan apabila tidak ada yang lain, dan tidak boleh digunakan apabila ada yang lain. Jadi ulama berbeza pandangan. Antara benda yang dibincang oleh ulama fiqh adalah hukum bersiwak dengan jari. Apakah hukum bersiwak dengan jari? Sekarang ni antara ibadat yang dituntut dalam agama kita adalah bersiwak. Boleh tak kita jadikan jari kita sebagai alat untuk kita bersiwak? Jari kita Allah kasar jari kita ni. Buat silap pegang gelas ni cendol. Keras sungguh kita jari kita, bukan jari lembut apa semua sekali Jari memang awak nukang semua jari ni. Jadi kalau ronyo-ronyo tangga habis Okey, boleh tak kita jadikan jari kita sebagai alat untuk kita bersiwak? Ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama tidak memadai. Kerana benda tidak memadai, kerana pandangan pertama menganggap bahawasanya alat yang digunakan untuk bersiwak mesti alat saat itu asing daripada tubuh kita. Okey, itu yang pertama. Pandangan yang kedua memadai, kerana melihat kepada maksud. Jadi maksud adalah untuk membersihkan mulut. Tercapai maksud dengan kita menggunakan jari. Okey, yang kedua. Yang ketiga, dia tengok. Dia kata ni, kalau ada benda lain tidak memadai dengan jari. Kalau tak ada, baru memadai. Maksudnya yang ketiga ni dipanggil jari ni hak lah kali tak ada barang lain dah. Jadi kalau ada lagi benda lain, mah mu ada tu pakai mah tu lah. Ni mah ada ni kan. Jadi jari kalau nak pakai mah ada lagi, pakai mah dulu daripada pakai jari. Sebagai contoh. Jadi ada benda lain, guna benda lain dulu. Tak memadailah dengan jari. Baik, walaupun mulut bersih tetapi tidak dapat kelebihan fadilat bersugi yang dijanjikan oleh syarak. Okey, itu atas pandangan yang ketiga. Katanya bersiwak dilakukan secara memanjang, memulakan dari sebelah kanan mulut dan diniatkan mengikut sunnah. Sebahagian sejawat kami mengatakan, maksudnya sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan agar berdoa ketika bersiwak dengan doa berikut. Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah berkatilah aku padanya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah berkatilah aku padanya, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Okey, kita banyak lagi lah daripada bab ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti di sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada malam yang mulia ini. Dia sebenarnya malam ni adalah malam nisfu Sya'ban. Semua kita tahu kan malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban ada kelebihan tersendiri. Cuma daripada sudut amalan tidak ada amalan khusus yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa juga amalan yang kita buat pada malam ni adalah kebaikan. Apa juga amalan yang kita buat, termasuklah kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar hadis Rasulullah, kita dengar Al-Quran, kita sembahyang berjemaah, iktikaf dalam masjid, adalah amalan yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Dan antara malam yang mustajab doa mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Syafi'i sendiri, adalah malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam ni perbanyakkan berdoa, masing-masing doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.